Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pelajar-pelajar yang dikasihi okey, kita teruskan kita punya kuliah Kuliah untuk semester yang kedua ni dalam bab yang kedua. Okey, bab yang kedua ni seperti yang tertera dalam nota awak dan juga yang anda nampak dalam pelajar-pelajar nampak dalam slide ni iaitu pengurusan risiko dan insurans Okey, sebelum tu suka saya nak maklumkan bahawa bab 2 ni dia tak akan ada dalam final tak akan ada dalam final PSPM ataupun awak dalam awak punya UPS tapi walau bagaimanapun dia sebenarnya penting kerana pelajar-pelajar akan membuat tugasan yang pertama okey dengan merujuk kepada bab 2 ni lah. Okey. So penting penting jugalah untuk awak memberikan perhatian pada bab 2 ni. Okey. Mungkin pelajar-pelajar akan tertanyalah apa kaitan pengurusan risiko dan insurans kepada perniagaan So of course lah ada kaitannya sebab setiap hidup kita yang kita boleh kaitkan dengan perniagaan selalunya akan berlaku risiko risiko ni yang kita akan kaji apa dia sebenarnya risiko dalam bab ni. Okey, secara umumnya risiko ni adalah sesuatu yang kita tak pasti akan berlaku kemalangan, kematian, kebakaran kecelakaan, musibah lah yang kita boleh katakan bahawa semua tu adalah berbentuk negatif Okey, dan musibah-musibah tadi yang kita katakan tadi risiko itu sekiranya kita mengambil satu alternatif untuk kita reduce yang perkara yang negatif tadi, so kita boleh cover dengan kita memilih satu lagi alternatif iaitu insurance So insurance ni ada dua. Pada awalnya kita dekat Malaysia memang kita of course lah sebab insurance ni kita guna pakai apa yang ada di barat. So kita menggunakan insurance yang konvensional dan akhir-akhir ni oleh kerana kita dekat Malaysia ni majoritinya adalah Islam, so kita memperkenalkan insurans yang berbentuk Islamik lah yang kita panggil takaful. Begitu juga lah dengan perbankan Islam kita ada perbankan, kita ada Islamic banking dan juga kita ada yang konvensional punya banking Okey. So kita teruskan Okey, untuk jam yang pertama ni kita cover subtopik 3 yang pertama lah, iaitu menaklir risiko, memahami peril dan hazard. Hazard ada 3 dan juga memahami jenis risiko turin dan risiko spekulatif Yang ni kita akan cover dah jam yang pertama. Okey, dan jam yang kedua nanti kita akan cover 4 yang terakhir, iaitu memahami pengurusan risiko, memahami pindaan risiko, menjelaskan prinsip insurans dan juga menjelaskan prinsip takaful Okey. So kita teruskan kepada apa dia sebenarnya risiko So menurut Reja, risiko ni adalah apa yang kita kaitkan dengan kejadian yang negatif lah. Okey, kejadian negatif yang iaitu wujudnya ketidakpastian terhadap kerugian. Itu menurut Reja tahun 2017 Ini masih baru lagi lah 3-4 tahun yang lalu Tapi risiko ni secara umumnya kita kaitkan dengan ketidakpastian terhadap sesuatu kejadian. Okey. So katalah jika sekiranya risiko ni pasti akan berlaku atau sebaliknya, maka risiko itu tidak akan wujud. Okey. Contohnya kita tahu dah memang akan berlaku kebakaran. Okey. So kita akan gunakan beberapa kaedah ataupun macam mana cara sekalipun untuk kita nak mengelakkan kebakaran ataupun penyakit. So kita akan makan makanan, kalau penyakit biasanya kita kaitkan dengan badan lah makan makanan yang seimbang, yang tidak berlebihan. Kalau kita tahu jalan tu dah licin, permukaan jalan yang licin, hujan, okey.
jalan yang berlubang, so kita akan memandu dalam keadaan yang perlahan. Itu sekiranya kita tahu, sekiranya kita pasti bahawa risiko itu akan berlaku. Tetapi hakikat dia, risiko ni kita tidak pasti, dan bila-bila masa dia akan berlaku. Okay, alright. Seterusnya, okay, kita akan tengok apa dia peril dan apa dia hazard. Okay, peril ni adalah punca ataupun penyebab kepada kerugian lah. Okay, iaitu melibatkan kemungkinan kehilangan pendapatan ataupun kehilangan aset kepada individu tersebut. Okay, contohnya peril seperti kebakaran, okay, peril seperti banjir, gempa bumi, kecurian dan lain-lain. Okay, so sekiranya ini berlaku, berkemungkinan besar individu ataupun organisasi akan kehilangan pendapatan ataupun aset kepada mereka lah. Okay. Okey, seterusnya kita akan tengok apa dia hazard. Hazard ni ada yang 3 tadilah, iaitu hazard moral dan juga hazard fizikal. Sebelum tu kita akan tengok apa dia maksud hazard ni. Okey, hazard ni adalah satu keadaan yang meningkatkan kemungkinan berlakunya sesuatu kerugian yang disebabkan oleh sesuatu peril. Kita dah tahu dah tadi, peril tu ialah punca. So hazard ni ialah keadaan yang meningkatkan kemungkinan lagi berlaku sesuatu kerugian. Contoh dekat sini ialah sekiranya tidak memakai topi keleda. Ada beza sebab tu kerajaan kita dekat Malaysia ni dan banyak negara yang mengamalkan perkara yang sama. Okey, menjadi satu kesalahan sekiranya tidak memakai topi keleda. Sebab kenapa? Walaupun dia undang-undang yang manusia buat, tapi itu adalah untuk menjaga kebajikan dan keselamatan awam lah. Okey, so kita tahu bila kita memakai topi keleda, okay, dia setidak-tidaknya dia akan meminimalkan kecederaan. Okey, maknanya dia boleh mengelakkan kita yang tadi terlibat dalam kemalangan tadi, meminimalkan kecederaan, maksudnya tidak berlaku kecederaan yang parah lah. Okay, berbanding dengan yang tidak memakai topi keleda, of course lah, bila berlaku hentakan, okay, ataupun pergeseran antara badan atau kepala dengan benda yang keras ataupun tajam, dia akan mengakibatkan kecederaan yang lebih parah lah. Okay, itu maksud dia hazard. So hazard tadi seperti yang saya nyatakan tadi, kita bahagikan kepada 3. Yang pertama adalah hazard fizikal. Apa dia hazard fizikal ni? Okay, pelajar-pelajar boleh tengok dekat situ. Hazard fizikal ni adalah keadaan fizikal harta ataupun persekitaran yang meningkatkan kemungkinan menghadapi kerugian atau meningkatkan jumlah kerugian. Contohnya ialah jalan raya yang licin, okay, yang boleh meningkatkan keberangkalian berlaku kemalangan jalan raya. So, bila hujan lebat, jalan raya of course akan licin. So, kalau kita memandu dalam keadaan yang laju, kita tahu bila jalan raya itu licin dan ada lopak, dekat situ ada plop, dia dipanggil pengapungan tayar. So, dia juga akan menyebabkan kemungkinan kemalangan yang lebih teruk akan berlaku lah. So, itu adalah hazard fizikal. Yang kedua adalah hazard moral. Apa dia hazard moral ni? Ialah sifat individu yang tidak bertanggungjawab. Okay, ini biasa. Okay, ada individu yang tidak bertanggungjawab ni, dan ada juga individu yang tidak jujur, yang meningkatkan kekerapan dan ketenatan kerugian. Okay, contoh dia apa dia? Pemilik sebuah kilang. Dan ini bukan saja-saja nak bawa contoh. Ini banyak berlaku terutama kepada peniaga-peniaga ataupun usahawan-usahawan yang mereka lihat perniagaan mereka menuju kepada kebankrapan ataupun kemuflisan. Okay, so daripada tidak mendapat apa-apa faedah daripada perniagaan itu, okay, tutup macam tu saja, lebih baik apa dia bakar dia punya premis, dia punya kilang, dia punya syarikat, supaya dia boleh membuat tuntutan ganti rugi daripada syarikat insurans. Okay, so kehadiran hazard moral akan cuba dikesan oleh syarikat insurans. Selalunya syarikat insurans bila berlaku perkara-perkara sebegini, okay, mereka tidaklah sewenang-wenangnya meluluskan tuntutan. So mereka akan menghantar satu pasukan yang mungkin terdiri daripada lebih daripada seorang investigator ataupun penyiasat, bekerjasama dengan pihak polis untuk mengesan punca sebenar berlakunya
kerugian ataupun kecelakaan ataupun kemalangan tersebut. Okey. So sekiranya kecelakaan ataupun kemalangan tersebut berpunca daripada kecuaian ataupun ketidakjujuran pemegang polisi, okey, baik individu ataupun organisasi, kemungkinan besar ganti rugi tidak akan dibayar. Tetapi jika punca kepada kecelakaan ataupun kemalangan tersebut adalah berpunca daripada faktor yang tidak boleh dikawal, berkemungkinan besar juga syarikat insurans akan memberi ganti rugi. Okey. Okey, kita teruskan. Yang ketiga iaitu hazard moral. Okey, pelajar-pelajar, hazard moral ni adalah sifat cuai individu atau tidak kisah terhadap kejadian kerugian. Ini bermaksud individu tersebut tidak berhati-hati, okey, bila melakukan sesuatu perkara kerana bagi diri dia bila berlaku ia akan ditanggung oleh pihak lain. Pihak lain ni khususnya pada pihak insurans lah, syarikat insurans ni. Contoh yang ada kat sini adalah pemilik kereta memiliki polis insurans komprehensif, okay, akan memandu laju dan tidak berhati-hati kerana yakin jika berlaku kerosakan akibat kemalangan akan ditanggung oleh syarikat insurans. Okay. Okey, seterusnya kita pergi subtopik C. Subtopik C iaitu jenis risiko. Ada dua, iaitu risiko tulen dan juga risiko spekulatif. Okey, pelajar, apa dia risiko tulen ni? Risiko tulen ni adalah risiko yang melibatkan kemungkinan berlakunya kerugian atau tiada kerugian. Ada dua kemungkinannya, rugi ataupun tak rugi. Okey, itu risiko tulen. Contohnya apa dia? Seorang pemilik rumah akan terdedah kepada risiko kebakaran. Of course, kebakaran mungkin berpunca daripada anak-anak main api, daripada kebakaran gas, daripada litar elektrik, litar pintas, okey, ataupun kebakaran mungkin bermula daripada rumah jiran, kita tak pasti. Okey, so jika berlaku kebakaran ke atas rumahnya, pemilik rumah akan mengalami kerugian ataupun sebaliknya. Itu risiko tulen. Tetapi dengan risiko spekulatif. Apa risiko spekulatif ni? Iaitu risiko yang melibatkan kemungkinan berlakunya rugi, kerugian dan keuntungan ataupun keuntungan. Ada pula keuntungan dia, okey? Ataupun tiada perubahan, okey? Contoh kat situ apa dia? Seorang pemain saham menghadapi risiko spekulatif apabila pelaburannya mungkin mendapat keuntungan jika harga saham naik ataupun kerugian jika harga saham merosot, atau tiada berlaku apa-apa jika harga saham stabil. Seperti kalau pelajar-pelajar mengikuti pasaran saham dekat Bursa Malaysia, so ada 3 kemungkinan saham tu. Saham tu sama ada dia naik, biasanya dia akan beri label warna hijau lah. So kalau saham naik tu maknanya kita untung lah. Okey, kalau saham tu turun, dia akan labelkan dengan warna merah, maknanya akan menyebabkan kerugian. Dan kalau dia unchanged, maksudnya tidak berubah, maksudnya tak ada apa-apalah yang berlaku. Okey. So saya rasa itu cukup saja untuk masa ni untuk kuliah pertama ni, untuk jam yang pertama bab 2. Okey, saya harap pelajar-pelajar boleh baca lagi untuk memberikan kefahaman yang lebih, untuk pelajar-pelajar dapat menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah masing-masing. Okey, kita akan jumpa lagi di jam yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.